Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. InsyaAllah pada kali ini kita akan bincangkan tentang Orientalism yang merupakan bahagian yang kedua daripada subjek Islam dan Secularism, di mana dalam Orientalism ni kita akan bincangkan tentang asas dan juga penubuhan ataupun asas perkembangan kepada Orientalism dan bagaimanakah kemunculan Orientalism sehinggalah kita boleh lihat kesannya pada masa kini. Orientalism ialah perkajian tentang dunia timur, berasal daripada Orient, timur. Orientalism ialah satu pemikiran yang menumpukan kajiannya kepada dunia timur. Jadi topik yang dikaji dalam Orientalism inilah orang-orang timur. Siapakah orang timur? Mereka adalah orang yang opposite ataupun lawan kepada barat. Barat, kajian tentang dunia barat. Satu lagi, kajian tentang dunia timur. Kajian tentang dunia timur ini merujuk kepada orang yang berada di kawasan Timur Tengah, kawasan India, benua India, benua khususnya di kawasan Asia Tenggara, yang semua-semua itu termasuk dalam topik perbincangan Orientalis. Orientalis ini adalah mereka yang mengkaji dunia timur bukan tanpa ada tujuan, tetapi tujuan yang besar yang mereka nak mengkaji tentang dunia timur ialah untuk mengkaji kelemahan, untuk mengkaji cara untuk mengatasi, cara untuk menguasai, cara untuk mengalahkan, mencari kelemahan-kelemahan, mencari strategi bagi menguasai dari sudut politik, dari sudut ekonomi, dari sudut agama, dan mengkaji juga kelemahan-kelemahan agama yang dianuti oleh orang timur. Mengkaji budaya, maknanya pendek kata banyak aspek yang dikaji oleh dunia barat, ataupun orang barat mengkaji tentang dunia timur supaya mereka dapat menguasai dunia timur ini. Jadi itu secara umum apa yang boleh kita sebut tentang Orientalis. Jadi dia berasal daripada perkataan al-istishraq ataupun Orientalis. Orient, Asy-Syarq, timur, bererti penumpuan terhadap sesuatu yang ada kaitannya dengan dunia timur. Pengetahuan, kebudayaan, ciri-ciri, tamadun, agama, macam-macam lah yang mereka cuba mengkaji tentang dunia timur. Jadi Orientalis ataupun Al-Mustasyriq ialah tokoh ataupun individu yang mengkajilah ataupun yang bertugas. Bertugas ni mungkinlah nampak rasmi ataupun yang tak rasmi, yang mereka secara umumnya ingin melebarkan kuasa barat, pada ketika itu kuasa gereja, untuk disebarkan pengaruhnya, meluaskan penyebaran agama Kristian, penyebaran dan penguasaan ekonomi pada masa itu, khususnya kawasan dunia timur, kawasan benua India, di kawasan Turki, di kawasan
Asia Tenggara, itu yang menjadi tumpuan kepada orientalis. Malik bin Nabi mentarikkan orientalis sebagai golongan ataupun penulis yang memperkatakan mengenai pemikiran Islam dan tamadunnya. Tamadunnya. Kemudian mereka ni juga mencipta, selain daripada dalam pada mereka membuat kajian-kajian itu, mereka mencipta cerita-cerita dongeng, perkara-perkara yang pelik, ataupun mereka meng-highlightkan cerita-cerita kelemahan-kelemahan apa namanya orang Islam, agama Islam. Contohnya ialah mereka menganggap ataupun membangkitkan bahawa Rasulullah ni sebagai sebagai orang yang kuat nafsunya kerana berkahwin lebih ramai daripada biasa. Sebab itu mereka cuba meng-highlightkan kelemahan-kelemahan yang ada pada Islam, kerana orang Islam ini ialah orang yang kuat nafsunya. Rasulullah sendiri orang yang kuat nafsunya, dan agama Islam agama yang menyokong terorisme, dan itu yang di-highlightkan berbanding dengan aspek-aspek yang memberi ataupun kelebihan-kelebihan yang ada dalam agama Islam. Itu dia punya tumpuan kerja-kerja mereka lah. Mereka. Semua itu dilakukan untuk kepentingan Barat. Kepentingan Barat ni adalah kepentingan ekonomi, kepentingan politik untuk penguasaan ekonomi, samping mereka mengkaji kelemahan, macam mana cara untuk nak mengalahkan orang Melayu sebagai contoh. Cara mereka nak mengalahkan, menguasai orang India. Cara mereka untuk nak mengalahkan orang Turki, sebab pada masa dulu juga mereka berhadapan dengan kerajaan Turki Osmaniyah. Macam mana cara itu dilakukan oleh orientalis. Mengkaji Islam atas nama kajian akademik, tetapi menyeleweng dengan cara yang sebenarnya. Mereka ni tidak amanah, bias, yang saya sebutkan tadi, menumpukan kepada aspek kelemahan-kelemahan, dan cuba memberikan contohnya. Mereka kata bila orang Islam belajar di Barat, ini timbul juga, ada orang sebut orang Islam yang belajar di Temple University, di universiti di Barat lah, bila belajar pengajaran Islam, tentang Islam, tentang Quran, tentang Melayu, tok-tok guru mereka, tok-tok guru ataupun musyrif, penyelia-penyelia di kalangan orang Barat lah, orang yang Yahudi, orang Kristian, ada di kalangan mereka yang sangat memusuhi Islam, Jadi bila kita orang Islam nak buat PhD ataupun nak master di sana, mereka yang memusuhi Islam ni, mereka kata contohnya ada kawan saya nak buat PhD di Australia. Di sana ramai geng-geng liberal. Jadi dia kata yang memperjuangkan Islam kat Malaysia ni adalah Sister in Islam. Jadi kawan saya ni nak buat, nak kata perjuangan Islam ni di Malaysia ni nak melaksanakan tentang hudud, tentang apa, nak buat kajian. Memang mereka tidak akan benarkan, tak akan lulus. Jadi sampai sudahlah, tak lulus dia PhD dia. Jadi itu contohnya. Ada di kalangan orang Islam yang bila belajar di Barat. Barat ni termasuklah juga Australia. Australia maknanya mereka yang mengkaji tentang dunia kawasan-kawasan timur ni. Jadi mereka kadang-kadang orang Islam yang nak lulus ni, kadang-kadang ada segelintir, tak apalah, senyap-senyap lah, tak orang tahu pun. Ada juga yang macam itu.
Dan ada juga yang terpengaruh besar dengan corak pemikiran yang diacukan oleh pemikir-pemikir ataupun musyrif, supervisor ini. Dan ada yang amanah. Jadi kita tak bolehlah kita nak kata siapa yang belajar di Temple University itu semuanya mengarut, taklah juga semua kata-kata begitu. Dan tidak menolak kemungkinan ada yang terpengaruh dengan corak yang dibawa oleh penyelia-penyelia masing-masing. Itu tak nafikan begitu. Okey, jadi ini orientalis. Mereka ni base kepada kajian-kajian yang dibuat. Jadi itu secara umumnya mengenali orientalis. Bagaimanakah kemunculan orientalis ni? Tiada suatu bukti yang tepat dalam sejarah kemunculan orientalis. Seorang tokoh penulis Islam, ulama Islam yang bernama Dr. Mustafa As-Sibai. Dia kata, dia tulis dalam bukunya Al-Istishraq wal Mustashriqun. Dia kata tak ada tak ada bukti yang tepat, tetapi usaha secara tidak rasmi bermula penghujung kurun ke-10 dalam bentuk usaha individu secara sendiri. Adanya lebih kurang dalam 300 tahun selepas Islam lah, selepas kemunculan Islam. Jadi pada masa itu boleh dikatakan Barat berada pada zaman kegelapan, di mana Barat pada masa itu gelap ni maksudnya mundur. Islam pada masa itu lepas 300 tahun selepas Rasulullah ni, Islam ni maju. Bila Islam ni maju, orang yang berada dalam tempat mundur ni dia akan pergilah ke tempat orang Islam. Belajar kat sana, cuba cari ilmu, cuba cari pengalaman, cuba tengok-tengok apa yang patut, kan. Jadi itu bermulalah begitu. Macam dululah orang Malaysia ni dulu, tahun 80-an ni banyak orang Malaysia kerja di Singapura. Malaysia pada masa itu mundurlah dari sudut ekonominya, dari sudut pembangunannya mundur. Jadi orang Malaysia ni banyak pergi ke Singapura. Orang kampung saya pun dulu banyak pergi ke Singapura belajar. Ni kerja kat sana. Begitu juga bila kita dah maju, kita dah ke depan sekarang, ramai dah orang asing datang ke tempat kita pula. Kan, orang daripada Indonesia, daripada Bangladesh, daripada India, datang ke tempat kita untuk nak mencari pendapatan, untuk bekerja. Jadi macam itulah juga zaman dulu, bila orang Islam maju pada zaman dulu, jadi mereka datang ke tempat orang Islam untuk nak belajar. Kemudian sejarah Barat mencatatkan kemunculan secara rasmi ialah selepas satu conference yang dibuat di Vienna pada tahun 1312 yang memutuskan untuk membentuk Jabatan Bahasa Arab, bahasa Greek, bahasa Hebrew dan bahasa Syrian di beberapa buah universiti di Eropah. Ini kita tengok kenapa 1312, dia adalah selepas daripada peperangan salib. Nanti kita bincang peperangan salib. Ada yang Syekh Mahmud Hamdi Zaqzuq, seorang penulis daripada Mesir, dia kata tarikh yang tepat 1799 di Britain. Selepas itu pula di Perancis. Pada tahun 1883, orientalis menjadi subjek yang diajar secara rasmi di Perancis. Apapun dia bermula ketika mana Barat berada pada zaman kegelapan dan mereka mula nak belajar tentang Islam. Namun orientalis ni ada dia punya peringkat-peringkat kemunculannya yang boleh kita tengok dalam 5 fasa. 5 fasa ini, yang bila kita faham 5 fasa ni, kita akan dapat tahu bagaimanakah kemunculan dan perkembangan mereka.
Yang pertama ialah fasa tertarik dengan tamadun Islam. Yang kedua, selepas daripada peperangan salib. Yang ketiga, membantu kerja penaklukan secara kekerasan terhadap negara Islam. Fasa yang ketiga. Yang keempat, membantu kerja penjajahan secara tidak langsung terhadap negara Islam. Dan yang kelima, meneruskan lagi usaha hegemoni Barat ke atas dunia. Hegemoni maksudnya penguasaan Barat ke atas dunia Islam. Ini 5 peringkat perkembangan orientalis. Orientalis. Kita pergi yang pertama tentang peringkat tertarik dengan tamadun Islam. Tamadun Islam. Kita tengok sikit diagram ni. Dia punya rajah ni lah. Yang pertama kita tengok yang ini pada tahun 1610. 1610, 1623, 1610 ni ialah Nabi berada di Mekah lah. Dilantik menjadi Rasul. Kemudian di Madinah selepas itu, dan selepas daripada itulah zaman Khulafaur Rashidin. Kemudian pembentukan daulah Bani Umayyah di sini. Kemudian pembentukan daulah Abbasiyah. Abbasiyah kat sini. Jadi dalam zaman ini zaman kegemilangan Islam. Islam perlahan pun berkembang. Berkembang. Dan Barat pada masa ini kita nampak line ni. Ini line Barat. Barat pada masa ini masih lagi nak kata bodoh lah. Mudah faham nak kata macam mana. Zaman kegelapan ni, zaman mereka ni ditindas, zaman bodoh lah kita kata, mudah faham gitu. Zaman mereka ditindas, zaman kemunduran yang berlaku di tamadun Barat. Pada masa ini, orang Barat berada dalam kegelapan dan mereka mulalah bangun dalam peperangan salib. Ini zaman peperangan salib 1095 sehinggalah 1258 kat sini. Ini tempoh peperangan salib. Jadi bila berada di kawasan ini pada masa ini dinamakan zaman kegelapan ini, orang Barat datang ke Baghdad, pusat perkembangan tamadun Islam. Belajar sikit lah. Kemudian berlakulah peperangan salib, dan selepas daripada inilah berkembang juga kegiatan orientalism. Nanti kita bincang. Okey. Ketika itu Barat berada peringkat yang pertama tertarik dengan tamadun Islam. Baik Eropah yang jahil dan mundur pada ketika itu cuba mendekati pusat pemerintahan Islam di Andalus dan juga pusat Islam di Baghdad. Andalus satu, di Baghdad satu. Mereka mempelajari ilmu-ilmu Islam dan bahasa-bahasa Islam. Bismillah. Di sini Barat mula bangkit pada peperangan salib. Selepas daripada itu, mereka bila dah belajar tentang Islam, mereka pun mula ingin mengembangkan empire mereka. Barat, Poland, Hungary, selepas itu France. Bila ni mereka pada masa ni cuba untuk membentuk satu gerakan gereja yang ingin memusuhi Islam, untuk berlawan dengan orang Islam. Ini tempoh yang kedua yang kita sebut sebagai zaman peperangan salib, yang berlaku di antara tahun
1095 sehinggalah tahun 1200 ataupun tahun 1300, peperangan salib ni. Mungkin ada subjek lain yang korang boleh belajar tentang peperangan salib ni lah. Tapi secara umumnya mereka bergerak daripada daripada barat lah, daripada Perancis ni. Daripada Perancis, daripada sini bergerak. Dan mereka ingin menguasai orang Islam kat sini. Orang Islam dah berkembang ni. Ini peringkat yang kedua. Peringkat peperangan salib. Bila mereka mula belajar tentang Islam, dan akhirnya mereka nak serang Islam. Ini peringkat barat mula nak berkembang. Mereka belajar tentang Islam dan mereka menyerang Islam. Dalam 8 siri peperangan. Setiap satu perang ni mengambil masa lebih kurang dalam 4 tahun, 5 tahun peperangan tu mengambil masa yang lama lah. Lama. Perang 5 tahun. Perang sebulan pun payah. Perang lama, perang setahun, 2 tahun. Panjang dia punya siri-siri peperangan salib. Nanti korang bacalah buku-buku berkaitan dengan peperangan salib. Peperangan salib ni menggambarkan kebencian dan pemusuhan orang barat terhadap orang Islam, dan mereka banyak membunuh orang Islam dalam peperangan salib ni. Dan akhirnya selepas 200 tahun peperangan ini, orang salib, orang-orang barat ataupun orang gereja tidak berjaya untuk mengalahkan orang Islam. Siapakah tokoh utama orang Islam dalam peperangan salib? Salahuddin Al-Ayyubi, yang berjaya akhirnya menghentikan peperangan itu. Kemudian mereka mengambil keputusan bahawa kita memang tidak mampu untuk mengalahkan orang Islam secara kekerasan, dan kita mahu tak mahu kita perlu untuk mengkaji dan menguasai orang Islam bukan secara kekerasan. Secara perang ni kita dah perang begitu lama, 200 tahun. Orang Islam bertahan. Orang Islam tak dapat nak dikalahkan. Bertahan. Jadi di sinilah mereka mula mengubah strategi mereka untuk menguasai orang Islam bukan dengan secara peperangan tetapi secara ideologi. Sebab itulah mereka memutuskan untuk mendirikan pusat-pusat pengajian bahasa Arab, tamadun-tamadun Islam, bahasa-bahasa di dunia timur, dan menggunakan rujukan-rujukan dalam bahasa Arab secara langsung, bukan sekadar dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris, tapi dalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh dunia timur. Ini yang kita sebut dalam persidangan pada tahun 1311, persidangan di Vienna. Ini saya sebutkan tadilah. Kemudian selepas daripada itu mereka membantu kerja-kerja penaklukan terhadap negara Islam. Kalau kita perhati, orang Barat mereka telah pun mereka berhenti daripada peperangan salib pada tahun 1300. 100 tahun selepas itu mereka telah pun mula datang ke dunia Asia Tenggara dan juga Asia. Apabila mereka bawa kapal perang untuk menguasai orang yang berada di Asia Tenggara dan juga di India. Sebagai contoh, penjajah yang pertama datang ke Asia Tenggara ialah di Filipina. Siapakah yang menjajah Filipina? Spanyol. Datang pada tahun
90 kalau tak silap, menjajah Filipina. Dan seterusnya di Belanda pun datang, yang menyerang Indonesia, yang menyerang yang menyerang Melaka, Portugis. Semua-semua ni adalah penjajah-penjajah. Jadi apabila mereka merasakan gagal dalam menguasai orang Islam di kawasan Timur Tengah, mereka beralih pula di kawasan Asia Tenggara dan merintis jalan selepas itu, jalan laut. Mereka bawa kapal perang, mereka bawa armada, dan mereka cuba nak menguasai orang Islam selepas daripada itu. Di sinilah yang peranan orientalis datang, membantu kerja-kerja penaklukan terhadap negara Islam. Pada kurun ke-18, permulaan penjajahan Barat, dan juga yang merupakan zaman perkembangan dan peningkatan kerja-kerja orientalis. Jadi peringkat penjajahan ini merupakan satu peringkat yang besarlah apabila di kawasan Asia Tenggara ni, seperti mana di tanah Melayu, datangnya Portugis 1511, kemudian datang Belanda, kemudian datang pula orang putih. Di Indonesia datangnya Belanda, di Filipina, Spanyol, dan juga penjajah-penjajah yang lain yang datang kawasan Asia Tenggara dan juga di kawasan Timur Tengah. Itali, Perancis, semua ni mereka ni selepas mereka gagal dalam peperangan salib, mereka cuba untuk datang pula ke kawasan Asia Tenggara. Begitu juga yang berlaku di Spanyol. Spanyol ini semangat mereka untuk memerangi orang Islam membuak-buak. Apabila kerajaan Islam yang bertapak di Spanyol telah pun hancur pada tahun 1500, 1000 berapa saya lupa tarikhnya. Selepas itu mereka datang ke selepas daripada itulah mereka datang ke Spanyol. Mereka datang ke Filipina selepas kejatuhan kerajaan Islam di Spanyol, dan orang Islam berjaya dihalau dan ramai yang dibunuh dan mereka dimurtadkan, dikristiankan, dan gereja-gereja, masjid-masjid diubah menjadi gereja. Semangat mereka yang buat-buat itulah yang akhirnya mendorong untuk mereka datang ke Asia Tenggara, dan mereka berjaya, orang Spanyol berjaya mengkristiankan orang Filipina. Okey. Kemudian itu peringkat yang ketiga. Nanti korang boleh baca banyak tentang sejarah kemunculan penjajahan kolonialisme yang berlaku di dunia timur. Korang boleh baca tentang perkara ini. Seterusnya peringkat yang keempat ialah peringkat selepas Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua, apabila negara-negara Islam ini, negara-negara di dunia timur ini ingin dimerdekakan selepas daripada tahun 45 dan selepas daripada itu tahun 60-an, banyak negara-negara yang berada di bawah jajahan, penjajah-penjajah ini dimerdekakan. Sebagai contoh, negara yang berada di bawah jajahan takluk British yang kita namakan sebagai Commonwealth. Jadi negara-negara di bawah jajahan takluk British ni bermula daripada tahun 45 ni banyak yang dibebaskan. Negara kita tahun 1957. Negara-negara lain tu ikutlah tarikh masing-masing. Tapi maknanya tendensi selepas daripada peperangan dunia kedua ni, negara-negara ni dibebaskan, dan dia tidak bebas begitu sahaja. Tidak dimerdekakan begitu sahaja, tetapi dimerdekakan dengan syarat mereka mestilah mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh penjajah dan meneruskan
usaha sekularisme, dan tidak ikut cara Islam lah, dan mereka cuba mencorakkan negara mengikut acuan mereka. Okay. Jadi ini peranan yang sangat besar yang dimainkan oleh orientalis. Jadi secara umumnya peringkat yang kelima ialah tak tulis kat sini. Peringkat yang kelima ialah selepas daripada 11 September, itu adalah peringkat yang kelima yang kita akan bincangkan khusus dalam topik yang kita namakan sebagai neo-orientalis. Peringkat yang kelima. Sini saya hanya menjelaskan tentang sehinggalah peringkat yang keempat sahaja. Jadi kerja-kerja yang dilakukan oleh mereka ialah mereka selepas daripada tahun 1900 ni menubuhkan pusat kajian tentang Timur, menerbitkan jurnal, membuat kajian-kajian lapangan, menghasilkan, kalau akademiknya ialah menghasilkan ensiklopedia, mengadakan seminar, forum, simposium untuk mengkaji tentang Islam lah, tentang Islam, menerbitkan buku-buku ilmiah yang cuba untuk nak merosakkan, memberikan satu persepsi yang buruk terhadap Islam. Contohnya ialah dalam sekarang ni kan, mengkaji orang Islam yang dikaitkan dengan terorisme, yang akhirnya mengaitkan ISIS dengan orang Islam, dan juga mengaitkan orang Islam ni dengan keganasan, dengan kerja-kerja yang tak bermoral, dengan kemunduran, dengan apa-apa semua ni banyak dikaitkan dengan Islam. Ini semua dilakukan secara terancang, diterbitkan. Bila benda ni diterbitkan, ditulis, maka orang akan rujuklah, orang akan baca benda yang ditulis. Yang tak tulis ni nasiblah. Orang Islam yang berjaya mereka tak tulis, orang bukan Islam ataupun negara barat yang tak berapa nak ni, mereka tulis banyak, tunjukkan kehebatan, nampaklah hebat. Itu antara kerja-kerja akademik. Kerja-kerja lapangan ialah menguasai ekonomi, menguasai politik, dan menjatuhkan pesaing-pesaing, mungkin sehingga ke tahap membunuh. Contohnya mungkin korang dengar Michael Jackson. Kenapa dikatakan dia dibunuh pada akhir hayatnya? Sebab dia katakan bahawa di akhir hayatnya dia memeluk Islam. Kalau dia memeluk Islam, kan, dia punya lagu-lagunya, royalty lagunya misalnya, dia punya harta-hartanya, dia punya harta intelek, lagu-lagu tadi yang mereka barat, semua ni kan, kita tak boleh kata benda tu berlaku begitu saja, tetapi mesti ada perancangan daripada barat. Ringkasnya ialah orientalis ni membantu secara langsung merancang, menasihati penjajah, kuasa besar dunia untuk menguasai politik, ekonomi, agama, pengaruh, kuasa, dan yang kedua adalah membantu secara akademik bagi menimbulkan keraguan terhadap orang Islam. Fokus utama mereka tentang Islam. Kenapa orang Islam, kenapa orang Islam, itu kita akan bincang dalam sesi yang lain. Okey, di antara tokoh-tokoh yang mungkin kita boleh kongsi ialah tokoh ni, sebagai contoh William Jones. Ini William Jones ni, dia pergi ke Bengal. Bengal ni di Benggala lah. Benggala ni terletak di India. Sebagai ketua hakim pada tahun 1783, dia boleh berbahasa Perancis, Itali, Spanish, Portugis, Greek, Latin, English, Arabic, Persian, dan dia boleh banyak bahasa lah, menterjemahkan bahasa kitab dalam bahasa Sanskrit, dan Parsi, dalam bahasa Arab. Ini semua
kerja-kerja yang dilakukan oleh siapa? Oleh William Jones. 1746. 1746. Begitu juga ialah Abraham Dupron, Anquetil Dupron. Dia banyak bahasa dia boleh tahu. Bahasa Parsi, Sanskrit, Zen, Avestan, Pahlavi. Dia menterjemahkan kitab Upanishad daripada Sanskrit to Latin. Ini semua kemampuan mereka lah masa itu. Antara lain ialah Baron de Montesquieu, Denis Diderot. Mereka ni menguasai banyak bahasa. James Mills, Thomas Babington. Dia ini orang Melayu suka ni. Thomas Babington, Macaulay. 1800. Maknanya banyak tokoh-tokoh yang disebutkan di sini pada tahun 1700. Jadi itu yang dapat saya sebut dalam pengenalan kepada orientalis. Nanti kita akan bincang peranan orientalis khususnya di kawasan Asia Tenggara, yang di tokoh utamanya ialah Senak Hakoronji, yang kita jadikan dia sebagai contoh apa yang dia buat dan kesan yang boleh kita lihat pada hari ini. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi dalam siri yang kedua.